Ajis. Nabi kita SAW melindungi isterinya, sehingga para isterinya rasa ada perlindungan daripada sang suami. Berbeza dengan kebanyakan daripada orang yang menonggang agama sekarang. Kadang-kadang dia faham agama, tetapi dengan agama dia jadikan sebab untuk dia boleh mendera ataupun abuse pasangan dan anak-anak. Penderaan ini bukan hanya berbentuk fizikal, tetapi penderaan juga berbentuk mental, emosi. Bila seorang suami sentiasa mengherdik, menghina, memperlekehkan isteri atau anak-anaknya, dan tak semestinya suami lah tuan-tuan, kedua-dua lah. Sang isteri pun apabila mengancam suaminya, sekali awak buat macam gini, begini, saya ceraikan, saya pergi mahkamah, saya tuntut cerai. Jadi matlamat utama rumah tangga untuk mendapatkan ketenangan itu akan tidak ada, akan pudar, kerana ada penderaan berbentuk emosi, berbentuk mental. Dan ini akan mengakibatkan pasangan ada perasaan trauma, ada rasa kecil diri, ada rasa bahawa kehidupan ini sia-sia belaka. Sedangkan matlamat rumah tangga tu nak dapatkan ketenangan, kedamaian, dan disuntik perasaan kasih, sayang, rahmah, mawaddah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, berikan peringatan, pisahkan tempat tidur. Masuk pisah tempat tidur bersama tu, ada ulama sampai tafsirkan masih satu katil pun, cuma dia pusing ke belakang, menunjukkan bahawa dia tidak suka dengan sikap sang isterinya. Dan pukul, apa maksud pukul itu? Para ulama juga ada yang membincangkan. Seperti Abdullah bin Abbas, bila dia tanya apa tu pukul tu, nampak siwak ni? Siwak pukul. Bukan pukul bantai, sepak, tempeleng, terajang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan menyatakan bahawa agama yang membenarkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Lihat baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik insan di dalam Al-Quran yang memahami isi kandungan Al-Quran. Dalam rumah tangga baginda tidak sunyi daripada permasalahan, daripada konflik. Tapi pernah kita dengar Nabi SAW memukul isterinya, menjatuhkan maruahnya, mencederakan dirinya, menghilangkan kehormatan isterinya? Tidak. Jadi inilah kehidupan orang yang beragama Islam, sentiasa mencandarkan hidupnya pada Rasulullah SAW yang telah memahami dan menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan. Bahkan ditanya Sayyidatina Aisyah, bagaimana ya Rasulullah tu? Ada orang yang kan Nabi isterinya nak jawab baik ke, bagus ke, sopan ke. Kalau orang lain tanya kepada isterinya, macam mana suami awak? Baik ada makna tu kan. Tapi Rasulullah SAW bila ditanya macam mana akhlaknya Nabi ni, langsung Sayyidatina Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Setiap ajaran di dalam Al-Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Abuse ataupun penderaan bukan hanya mental, bukan hanya fizikal seperti mana kita sebut, tapi juga seksual. Memaksa pasangannya, tak kira lah lelaki ke perempuan ke. Kalau abuse ataupun penderaan terhadap pasangan ni, tak kisah. Ada juga isteri yang abuse suami, ada juga. Dengan suami kan, daripada cerita dulu dah ada tu kan. Aku suruh kau beli rokok, kau pergi duduk dengan ahli mesyuarat tingkap kan, tarik piat telinga suami, dah ada dah daripada dulu kan. Jadi maknanya tak kira pasangan, kita tak menyebut mana-mana pasangan. Penderaan tidak akan mampu mungkin menjadikan rumah tangga itu sampai kepada matlamat utamanya, iaitu ketenangan dan kedamaian. Ada lagi bentuk abuse selain daripada seksual apa tuan-tuan? Mendera anak-anak. Sama ada pukul ke, dengan cakap yang tak betul kan. Impaknya anak-anak ini bukan hanya pembesarannya terbantut, tetapi dirinya pun akan menjadi orang yang agresif, dan apabila dia mempunyai keluarga, dia pun akan kitar. The cycle continues. Buat balik kembali apa yang telah dilalui kerana dia menganggap perkara itu betul. Pertama, untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah itu, kita perlu memahami teks agama dengan betul, perlu ada persediaan, perlu tahu bahawa ada ujian dan cabaran tentu, dan jangan sampai kita menjadi penonggang agama. Maksudnya kita gunakan teks-teks agama yang tidak sesuai pada tempat, pada masa, pada situasi dan keadaan, dan menyatakan inilah hak, aku boleh pukul, aku berhak, kau tak boleh keluar rumah, kongkong dan sebagainya, hanya semata-mata kita menyatakan ini adalah daripada agama. Sedangkan dia jauh daripada matlamat utama untuk kita berumah tangga ataupun apa yang digarispandukan oleh agama Islam.